Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk membicarakan berkaitan dengan isu yang hangat diperkatakan oleh sekumpulan pertubuhan yang menamakan diri mereka sebagai MHO dan juga satu kumpulan yang dinamakan sebagai semboyan. Ini bukan soal kita nak cari permusuhan, tetapi mungkin pihak MHO dan semboyan mendapat maklumat daripada orang yang salah dan mungkin maklumat yang tepat tidak diperolehi daripada pihak-pihak yang lebih berwajib. Jadi malam ini kita ingin bercakap tentang perkara itu. Saya ingin pada satu ayat yang digunakan, iaitu dunia ini milik bersama, dan satu lagi iaitu atas dasar kemanusiaan. Jadi ini ada dua perkara yang ingin kita perkatakan pada malam ini. Jadi kita cuba untuk merangkumkan kedua-duanya untuk pemahaman bersama. Jadi sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut lagi, saya ingin membuka perkara 3 di dalam notis pasport Malaysia. Ini pasport Malaysia, ini pasport saya. Dan setiap kali kita nak keluar negara, kita perlu mempunyai pasport untuk keluar negara. Ini pasport sendiri, bukan pasport orang lain, pasport saya. Ini gambar saya. Ini. Okey, kita lihat di bahagian belakang. Mungkin ramai yang tak membaca bahagian belakang ini dalam bahagian notis. Tapi ada 8 perkara dinyatakan dalam pasport ini. Iaitu, tapi saya ingin membangkitkan perkara yang ketiga di dalam bahagian notis ini. Berbunyi begini: pemegang pasport mesti mematuhi undang-undang negara dan peraturan-peraturan imigresen negara yang dilawati serta memohon visa jika diperlukan. Bermakna apabila saya keluar negara, saya perlu mematuhi undang-undang di negara luar, negara yang saya lawati. Dan sekiranya saya dikira negara itu berkehendakkan kita perlu memohon visa terlebih dahulu, maka saya perlu membuat permohonan visa sebelum saya ke negara tersebut. Jadi ini terdapat di dalam notis yang terdapat di dalam pasport Malaysia, yang membuktikan bahawa negara Malaysia ini mempunyai undang-undang sendiri dan sentiasa memberi peringatan kepada rakyatnya apabila keluar negara kena mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi kita kena menghormati undang-undang itu. Sementara apabila kita bercakap tentang dunia ini milik bersama, negara-negara di seluruh dunia ini dibahagikan kepada beberapa benua, ya, dan Malaysia ini terletak di dalam benua Asia, dan kalau kita kecilkan lagi, ia di dalam benua Asia Tenggara. Dan setiap negara yang mencapai kemerdekaan ataupun telah mentadbir sendiri kerajaan di negara tersebut juga diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dan setiap negara mempunyai sempadan negara mereka yang diperakui oleh antarabangsa. Jadi dalam soal rakyat asing yang masuk ke Sabah secara haram, dan kita di Sabah memang ianya telah menjadi satu penyakit besar di dalam masyarakat Sabah. Bukan sahaja penempatan haram dan juga jenayah-jenayah lain, jenayah rentas sepadan berlaku, penyeludupan, pemerdagangan manusia, termasuk kes-kes penculikan yang berlaku di Pantai Timur yang mana kita sering melihat dan mendengar tentang perkara ini. Termasuk juga pencerobohan beberapa tahun yang lalu yang lebih dikenali sebagai peristiwa Tanduo yang sentiasa melekat dalam ingatan kita orang-orang Sabah ini. Sehingga pada hari ini ISKOM, sejak daripada kejadian itu, ISKOM telah pun ditubuhkan untuk menjaga keselamatan di Pantai Timur Sabah dan mengelakkan daripada berlakunya lebih banyak jenayah-jenayah rentas sepadan di bahagian Pantai Timur yang terletak begitu hampir dengan Filipina, sepadan Filipina. Jadi dalam soal bumi ini milik bersama, itu adalah satu tanggapan yang kurang tepat. Oleh kerana seperti yang saya nyatakan, tiap-tiap negara mempunyai sempadan negara sendiri, mempunyai undang-undang, mempunyai perlembagaan, sistem pentadbiran dan sistem politik yang berbeza di antara satu negara dengan satu negara yang lain. Dalam membicarakan soal bumi ini milik bersama, kita perlu mengenal pasti apakah maksud di sebalik ayat tersebut, sama ada ianya tepat dalam konteks
pendatang haram di Sabah ini ataupun tidak. Jadi mungkin pihak MHO dan juga pihak semboyan menerima maklumat yang salah daripada orang yang tidak tepat untuk memberikan mereka nasihat dalam isu pendatangan asing tanpa izin ini. Jadi agak malang kalau itu yang berlaku lah. Dan saya lihat benda itu memang berlaku. Jadi kita berharap MHO dan juga pihak semboyan dapat mencari maklumat yang lebih tepat dan menjaga sensitiviti sesama kita supaya tidak ada isu-isu yang lain yang berbangkit. Dan apa yang saya cuba nyatakan di sini, pendatang haram ini datang daripada banyak sudut. Satu, pelarian perang, ya, yang mereka yang datang daripada selatan Filipina ketika peperangan saudara pada awal tahun 1970-an, sehingga membawa kepada pelarian perang ini melarikan diri daripada negara asal mereka menuju ke Sabah dan ke Labuan. Ya, dan sekitar tahun 1972 mereka kemudian sebelum itu sudah ada penempatan lah untuk pelarian perang ini yang juga dipantau dan ada UNCSR dan ada pejabat ditubuhkan di Kota Kinabalu yang memantau pelarian ini yang dikatakan sebagai pelarian perang, ya. Dan mereka pada tahun 1972 jika mengikut fakta yang saya tahu, mereka diberikan kad IMM 13, didaftarkan di bawah IMM 13, itu perkara 13, peraturan 13 di dalam Akta Immigration 1963, pindahan 1972 yang memberikan pengecualian dan membolehkan mereka tinggal di Malaysia, khususnya di Sabah lah, dan bekerja di sini. Tetapi dokumen itu tidak membenarkan mereka untuk pergi ke Semenanjung Malaysia ataupun ke Sarawak. Jadi itu hanya kebenaran untuk mereka tinggal sementara di Sabah dan di Sarawak. Dan ikut pengetahuan kita, ianya dikeluarkan di antara tahun 1972 hingga tahun 1984. Bukan saja kepada orang dewasa tetapi juga kepada anak-anak pemilik IMM 13. Ini sudah berlaku bertahun-tahun lamanya dan dianggarkan lebih daripada tidak melebihi 100,000 orang yang mempunyai IMM 13 ini. Tetapi banyak pemalsuan yang berlaku lah. Dan ini yang dikatakan sebagai pelarian perang pada tahun awal tahun 1970-an. Dan selepas itu berlaku satu lagi, yaitu penghijraan orang-orang daripada Filipina masuk ke Sabah dan secara haram melalui jalan-jalan tikus, oleh kerana sepadan Sabah ini terlalu luas, terlalu panjang, pantainya terlalu panjang. Jadi itu yang berlaku lah. Dan ini mungkin ini boleh dinamakan sebagai pelarian ekonomi. Dan akhirnya apabila penangkapan dibuat, kemudian ada anak-anak yang tertinggal di Sabah ini, mungkin mereka lahir di Sabah, tetapi ibu bapa originatnya adalah daripada Filipina. Dan bahasa mereka pun memang bukan bahasa orang Sabah lah. Walaupun ada yang sudah mendalami dialek tempatan, tetapi beberapa faktor yang menunjukkan bahawa mereka bukan orang asal di Sabah ini. Jadi ini yang dikatakan sebagai mereka yang mendatangkan masalah, dan masalah ini semakin membesar setiap tahun kerana lebih ramai orang yang menggunakan laluan tikus untuk masuk ke Sabah, keluar masuk suka hati. Jadi kita pun tahu bahawa berlakunya pencerobohan itu yang dinamakan sebagai peristiwa Tenduo, yang kemudian menyebabkan ISKOM ditubuhkan bagi memantau keselamatan dan menjaga keselamatan di pantai timur Sabah khususnya. Dan jika kita nak katakan bahawa atas dasar kemanusiaan, saya tidak faham kenapa kita perlu menggunakan perasa tersebut, memandangkan pelanggaran undang-undang telah pun berlaku, dan kita harus meyakinkan diri kita bahawa rakyat Malaysia harus mempertahankan undang-undang yang sedia ada. Dan kita tahu tentang rukun negara, juga menggariskan ada satu perkara, iaitu kedaulatan undang-undang. Sepatutnya kita hendaklah mendaulatkan undang-undang kita sendiri sebelum orang lain mendaulatkannya. Maka saya berharap pihak MHO dan pihak semboyan dapat mendapatkan lebih banyak input yang tepat berkaitan dengan masalah pendatangan asing tanpa izin di Sabah. Jadi itulah harapan saya. Jadi jangan dapatkan nasihat dan maklumat daripada orang yang yang salah lah.
Oleh kerana itu akan menyebabkan anda dipandu ke arah yang salah juga. Maka daripada anda terus melakukan benda-benda yang mendatangkan kemarahan kepada rakyat Sabah, ada baiknya kamu cuba untuk mendalamkan pengetahuan tentang isu di Sabah ini, supaya tidak mendatangkan kemarahan kepada orang-orang Sabah. Dan sekarang ramai orang marah tentang perkara ini. Jadi setakat ini kita berhenti di sini dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.